Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, pagi ini pagi Isnin 7 hari bulan Rabiul Tsani 1442 bersamaan dengan 23 hari bulan 11 2020. Alhamdulillah, kita dapat mula pengajian tafsir kita di dalam mula surah Yunus. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, para pelajar sekalian, surah Yunus berada dalam juzuk yang ke-11, surah yang ke-10. Surah Yunus ni juzuk 11, surah yang ke-10. Kita baca dulu beberapa ayat, kemudian kita pergi kepada muqaddimah surah dan beberapa penjelasan dan tadabbur ringkas kita kepada ayat-ayat yang dibaca, insya-Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. Beberapa ayat yang kita baca ini iaitulah permulaan surah Yunus. Kita pergi kepada perbincangan tentang muqaddimah surah. Para jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman yang jawi, saya buka muka surat 375 muqaddimah surah Yunus. Surah ini diturunkan di Makkah. Surah Makkiyatun
Kata di dalam tafsir Muharrar, wa naqala ghairu wahidin al-ijma' ala zalik. Maknanya ijma' para ulama tafsir mengatakan surah ini makkiyatun. Dan ada jugalah sebahagian kata beberapa ayat illa salasa ayatin, kecuali 3 ayat. Jadi kita ambil secara asasnya surah ini tapak dianya makkiyah, maknanya diturunkan di Makkah. Mengandungi 109 ayat. Tanda. Wa ayatuha, ayat dia 109 ayat. 109. Dinamakan surah Yunus. Kenapa nama dia surah ini namakan diberi kepada Nabi Yunus? Kenapa? Perihal Nabi Yunus alaihissalam, kerana peristiwa mengenainya ada disebutkan pada ayat 98. Semua ayat 109. Ayat 98 ada sebut tentang kisah Sayyidina Yunus. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus. Jadi ini dipanggil sebabnya. Kata Ibnu Ashur rahimahullah, wal azhar indi, dia kata satu sebabnya sebab ada disebut dalam ayat 98, itu satu sebab. Tapi ada lagi sebab lain, kata di Ibnu Ashur dalam kajian dia kata sebab lainnya kenapa? Sebab dinisbahkan surah ini kepada Yunus, walaupun Yunus duduk tak di ayat 98, duduk ujung dah kan. Dia ada duduk. Sebab apa? Sebab dianya kerana nak beza dia dengan surah-surah yang seumpamanya yang dimulai dengan alif lam ra. Ada 4 lagi surah yang dimulai, ada 4 surah yang dimulai dengan alif lam ra. Kerana itu setiap surah itu diidafatkan, disandarkan kepada Nabi ataupun kaum Nabi, ganti daripada dia kata surah alif lam mim yang alif lam ra yang pertama, surah alif lam ra yang kedua. Jadi daripada itu lebih elok kita sandar terus kepada nabi ataupun kaum yang ada disebut dalam surah tersebut. Wallahu alam, itu satu pandangan. Terdapat asar yang menyebut nama surah itu seperti dalam kitab Ad-Durral Mansur Ibnu Mardaweh, dalam kitab Ad-Durral Mansur meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala nazalat suratu Yunus di Makkah. Tengok, dia namakan terus nazalat suratu Yunus di Makkah. Daripada Ahnaf qala sallaitu khalfa Umar al-ghada faqara'a bi Yunus. Ila akhiri. Itulah perbincangan para ulama tentang tasmiyah, tentang nama surah itu. Kita kata alhamdulillah. Baiklah para jemaah sekalian, intisari kandungan. Dia panggil, adapun sebelum tu maqasidus surah, objektif surah ini, di antara isu besar yang dibincangkan dalam surah ini iaitulah taqrir usulil aqidah, nak menetapkan asas akidah dan mengisbatkan tauhid, ar-risalah wal ba'thi, tauhid kerasulan Nabi SAW dan bangkit semula. Yang kedua, daf'u syubahil musyrikin, nak menolak sebarang keraguan yang ditimbul oleh puak-puak kafir. Baiklah. Adapun intisari kandungan ataupun maudu'atis surah, kita baca secara ringkasnya dalam muqaddimah pimpinan. Mengupas hal-hal tauhid, keesaan Allah Azza wa Jalla dan membasmi fahaman syirik. Tentang ini ditegaskan bahawa kejadian langit dan bumi, peredaran matahari dan bulan, pertukaran malam dan siang, serta wujudnya makhluk-makhluk seisi alam adalah menjadi dalil yang membuktikan keesaan
kekuasaan dan kemurahan Allah yang menjadikannya, dan hanya Allah jualah Tuhan yang sebenar-benarnya, yang berhak disembah, dipatuhi perintahnya dan dijauhi segala larangannya. Ditegaskan pula bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Rasulullah yang diutuskan kepada umat manusia seluruhnya. Dan kitab suci Al-Quran Karim yang diwahyukan kepadanya adalah menjadi hidayah petunjuk untuk mencapai keselamatan hidup di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Ditegaskan lagi bahawa Al-Quran Karim tidak syak lagi. Datangnya dari Allah Azza wa Jalla, bukan dikarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dituduh oleh kaum kafir yang mengingkarinya. Bahkan tidak ada sesiapa pun yang akan dapat membuat sependek-pendek surah sedangkan yang sebanding dengannya. Tak boleh nak buat, kan? Sebagai memberi semangat supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjuang terus menyebarkan Islam dan jangan menghiraukan golongan yang kufur ingkar. Allah Subhanahu wa taala menyatakan perihal rasul-rasul yang telah lalu yang juga telah mendapat pertentangan keras dari kaum masing-masing yang berakhir dengan kemenangan rasulnya dan kehancuran kaum-kaum yang ingkar. Setelah itu ditegaskan, kalaulah mereka yang kufur ingkar itu beriman sebelum mereka ditimpa azab, tentulah mereka akan selamat. Kaum Nabi Yunus AS sebaik-baik sahaja mereka melihat tanda-tanda kedatangan azab yang dijanjikan, mereka sekaliannya segera beriman dan terselamatlah mereka. Ini yang dikatakan hak istimewa kaum Yunus. Kaum lain kalau sudah turun azab, tak ada lagi, tidak diangkat. Tapi kaum Yunus ni, walaupun azab sudah berlega atas kepala mereka, kan, tetapi mereka beristighfar, bertaubat, maka Allah SWT angkatkan azab. Ini di antara hak istimewa dan keajaiban yang berlaku kepada kaum Yunus. Diterangkan lagi bahawa Allah Ta'ala yang menjadikan sekalian makhluk, dialah jua yang akan menghidupkan mereka semula pada hari akhirat untuk menerima balasannya. Di samping itu diberikan misal perbandingan yang menunjukkan bahawa kehidupan dunia dan segala kesenangannya akan hilang lenyap. Oleh itu umat manusia hendaklah beringat dan jangan melupakan hari akhirat, kerana di sanalah sahaja kehidupan yang kekal. Di sana orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan berkekalan dalam nikmat kesenangan yang tidak ada taranya. Dan orang-orang yang kufur ingkar akan berkekalan dalam azab sengsara yang tidak terperi. Surah Yunus ini diakhiri dengan seruan kepada umat manusia seluruhnya supaya beriman kepada Al-Quran untuk faedah dirinya sendiri. Kalau tidak, maka bahaya keingkarannya akan menimpa dirinya kelak. Sedang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah seorang rasul yang menyampaikan perintah Allah, dan baginda tidak bertanggungjawab tentang soal keimanan dan keingkaran manusia. Banyaklah kalau kita nak baca dalam maqasid maudu'at surah dalam tafsir Muharrar ini, ada 14 perkara. Di dalam tafsir Al-Munir banyak lagi perkara yang dijelaskan, cuma kita kata cukuplah sebagai apa yang ada dalam kitab Pimpinan Ar-Rahman ini. Kita kata alhamdulillah. Dalam Al-Tafsir Munir banyak juga, cuma menarik juga di akhir muqaddimah dalam Munir dia kata zakar al-Baydawi hadithan. Dengar ni. Dalam kitab tafsir Baydawi, biasanya Baydawi ni dia akan sebut satu-satu kelebihan surah. Setiap surah ada kelebihan. Jadi alhamdulillah kami dah belajar dulu daripada awal pengajian kita dulu. Tuan guru kita Allahyarham Al-Walid rahimahullahu ta'ala, dia hurai satu-satu manhaj Baydawi, bawa semua hadis, tapi hadis yang dia bawa tu beramat banyak yang tidak sahih. Contohnya, man qara'a surat Yunus, siapa dia baca surah Yunus ni, diberi pahala 10 kebajikan
mengikut bilangan mereka yang beriman dengan Nabi Yunus dan yang membohongi Yunus, dan bilangan mereka yang tenggelam sekali dengan Fir'aun dalam laut Qalzum. Jadi hadis ini tidak sahih. Kena kita cerita untuk menyatakan tidak sahih. Dan jadi tak salah, banyak ni riwayat-riwayat yang dikemukakan tentang fadailus surah. Macam semalam kita dah baca di akhir surah Taubah. Siapa dia baca dua akhir ayat surah Taubah, dia punya kelebihan, banyak sekali kelebihan. Tapi salah satu daripadanya, ulama hadis kata tidak sahih hadis itu. Ada yang langsung hadis maudhu' yang direka-reka sendiri oleh pak-pak kiai kita. Kita kata berhati-hatilah para jemaah sekalian, jangan sampai kita terjebak menyebarkan hadis-hadis yang palsu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya kita sandarkan perkara yang tidak sabit kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita pergi kepada ayat kita. Beberapa ayat yang sempat kita mulakan surah kita ini, insya-Allah. Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, para pelajar sekalian, perbezaan. Di awal surah At-Taubah itu tak ada bismillah. Dan dia guna dengan bara'atum minallahi wa rasulih. Jadi kalau tak ada tulis bismillah, itulah satu-satunya surah daripada 114 surah yang tidak tulis bismillah. Maka kita pun tidak dianjurkan baca bismillah. Kita terus pergi kepada a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bara'atum minallah. Maka dalam surah ini ditulis basmalah di awal surah. Jadi kita baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walaupun dalam mushaf kita ini bismillah ini tidak diletakkan nombor, tidak nombor 1. Maknanya dia bismillah itu pemisah di antara dua surah. Baik, ayat yang pertama, alif lam ra. Alif lam ra, dia panggil alif lam ra. Tengok nota di bawah, Allah jua yang mengetahui maksud huruf-huruf ini. Dalam bahasa kita dia panggil al-huruf al-muqatta'ah. Tulis sikit, al-huruf al-muqatta'ah. Dalam tafsir pimpinnya kata huruf-huruf yang dipotong. Maknanya tulis sambung, baca potong. Kita jangan baca alam al-ra, la. Kita kena baca satu-satu, kena potong huruf dia. Alif lam ra. Alif lam ra. 3 huruf dalam tu. Maknanya kalau satu huruf 10 pahala, kita sudah baca alif lam ra sudah dapat 30. Jadi penjelasan dia tengok di nota kaki nombor 7, iaitu ketika membincangkan alif lam mim di awal mushaf, awal Quran. Jadi kata di para ulama, Allah Ta'ala mula ayat ini dengan huruf al-muqatta'ah untuk menyatakan i'jazul Quran. Quran ini melemahkan orang lain nak tiru. Sehingga orang lain tak nak ikut. Tak nak ikut. Sedangkan dia ni daripada huruf yang disusun daripada huruf biasa, huruf hijai, tapi tak boleh nak buat. Buat-buat kafir. Itu menunjukkan Quran itu mukjizat. Quran itu sudah dikira mukjizat. Jadi huruf ya, berapa huruf ada? Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Ini ialah ayat-ayat kitab Al-Quran yang mengandungi hikmah-hikmah dan kebenaran yang tetap teguh. Jadi Al-Quran kita ini tilka ayatul rafi'atus sya'ni. Itulah ayat-ayat yang tinggi kedudukannya, mengandungi hikmah-hikmat, yang mengandungi hikmat dan al-hikmati wal ahkam, yang mengandung hikmat dan hukum hakam. Allah Ta'ala tetapkan lafaz-lafaz dia yang sangat teguh, maknanya yang sangat hebat, yang menjadi hakim di antara manusia, yang menjelaskan yang hak daripada yang batil, yang benar dari yang salah,
yang halal dari yang haram. Itu hija Al-Quranul Karim. Jadi fungsi Al-Quran itu turun untuk menyatakan perkara yang tersebut, dan sekaligus dia juga menjadi syifaun, penyembuh, penawar kepada penyakit-penyakit adalah hati, dan penyakit fizikalnya sekali boleh disembuh melalui Al-Quran. Kita kata Alhamdulillah. Tetapi jangan salah guna. Habis Quran yang buat bomo belakang. Quran ini tidak diturunkan khas untuk menjadi bomo. Quran itu kitab hidayah. Nah. Maka puak-puak kafir terkejut. Dia kata Muhammad ni anak orang kampungnya ni. Ni puak-puak kafir ni kira apa dengan dia tak? Dia kata Muhammad ni budak kampung. Boleh dia ngaku jadi Nabi. Jadi dia kata dia terkejutlah. Sebab apa? Ramai lagi orang besar, kenapa orang kecil jadi ketua? Tengok ayat. Akana linnasi ajaban an awhayna ila rajulin minhum. Tidaklah patut adanya pada manusia yang engkar itu perasaan hairan, pelik. Apa yang pelik? Disebabkan kami telah wahyukan kepada seorang laki-laki dari jenis mereka, iaitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa tak ada orang lain ni. Puak kafir. Dia nak orang dia. Ya, orang dia yang dianggap orang besar di Mekah tu siapa dia? Contohnya Al-Walid bin Mughirah. Patut dia ni jadi ketua. Ni orang Mekah. Ataupun Mas'ud bin Amru As-Saqafi daripada Taif. Ni Muhammad. Anak-anak apa ni, pengembala kambing Ibnu Abi Kabsyah. Macam-macam lah. Tuduhan-tuduhan juga kata macam-macam ke Nabi SAW. Tengok nota di bawah. Kaum kafir musyrik penduduk Mekah merasa hairan. Bagaimana seorang manusia, iaitu Nabi kita Muhammad SAW, diberi wahyu dan diutus oleh Tuhan, padahal dia bukan malaikat. Dia nak malaikat mari. Malaikat mari senang. Mau kena penapa hari-hari. Buat ni kan. Dia bukan malaikat. Bagi menolak pahaman mereka yang salah itu, Allah Ta'ala menegaskan dalam ayat ini bahawa tidaklah patut mereka bersikap demikian, kerana Rasul-Rasul yang telah diutuskan pada masa yang lalu adalah semuanya manusia belaka. Allahu Akbar. Jadi jelas di ayat ini, Nabi kita SAW dari kalangan manusia. Dalam surah Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Aku ni manusia seperti kamu. Maknanya mari daripada tanah, mari daripada keturunan Nabi Adam kepada mak ayah dia kan. Min adamin wa ila abihi wa ummihi. Jangan pula kita lebih-lebih pergi cari hadis yang tidak sahih, duk sandarkan Nabi ni mari daripada Nur Muhammad lah. Memang Nabi kita tu nur dari sudut membawa hidayah dan petunjuk, tapi dia bukan daripada cahaya, dia daripada manusia. Yang jadi cahaya ni malaikat. Maka jangan kita lebih daripada menyanjungi Nabi SAW lebih daripada apa yang telah dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dan dijelaskan oleh Nabi SAW sendiri. Baik. Dia rasa pelik. An anzirin nas, berilah amaran kepada manusia yang engkar dengan balasan azab. Manusia yang engkar, balasan azab. Wa basyiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Dan sampaikanlah berita yang menggembirakan kepada orang-orang yang beriman. Orang kafir bagi amaran, orang beriman berita gembira bahawa bagi mereka ada persediaan yang sungguh mulia di sisi Tuhan mereka disebabkan amal-amal soleh yang mereka kerjakan itu. Mana khija Nabi SAW memberi khabar gembira dan juga amaran. Kalau ikut aku selamat, mu tak ikut mu lawan aku, mu bahaya. Kamu dalam keadaan bahaya. Puak kafir ni, gitulah perangai dia. Tak ada agenda besar dalam hidup dia dan tidak ada poin besar yang dia boleh lawan Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam, kecuali ini je poin dia. Apa dia poin dia? Tengok.
قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. Tak ada modal. Orang kata tak ada modal. Berkatalah orang-orang yang kafir yang merasa hairan itu, sebenarnya Al-Quran ini ialah sihir yang terang nyata. Kita kata ni lah orang rendah IQ, rendah mental, ada tak boleh nak memikir molek. Dia kata Quran itu sihir. Dia kata apa ni? Sihir. Allahu Akbar. Tengok nota di bawah. Mendengarkan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka merasa lemah hendak menentangnya, lemah nak lawan. Habis lalu berkata Al-Quran ini hanyalah sebagai sihir. Sedang hakikatnya bukanlah suatu kebenaran yang sebenar. Quran ini bukan betul, sihir saja. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Dari mana kamu ambil? Bagaimana kamu kata sihir? Lah, kita tidak ada sihir. Jadi Al-Quran ini iaitulah kitab hidayah, petunjuk, bukannya sihir seperti yang kamu sangka. Allahu Akbar. Tengok. Dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut anna lahum qadama sidqin. Anna lahum qadama sidqin. Sampai berita yang menggembirakan kepada orang yang beriman bahawa bagi mereka ada persediaan yang sungguh mulia di sisi Tuhan mereka. Jadi qadama sidqin maknanya apa dia ni? Allah Ta'ala sebut ada kesungguhan, ada tempat yang kita akan dapat daripada kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Ikut Nabi, qadama sidqin maknanya taqdimata khairin minal a'malis salihah. Maknanya siapa dia menyediakan. Tanda baik-baik ni para jemaah. Tanda qadama sidqin maknanya kita telah meletakkan persediaan yang benar, iaitulah dengan melakukan amal-amal yang soleh. Itu makna qadama sidqin. Sebagaimana kata di para pendakwah mengatakan, harta kita ni kita tak boleh bawa masuk yang kita dalam kubur, tetapi harta kita mampu untuk menunggu kita dalam kubur. Maknanya qadama, maknanya kita holo dulu, hantar dulu. Tanda sikit, dalam kitab Al-Quran sudah ada 5 kali Allah Ta'ala idafatkan perkataan kepada sidqin, iaitu ayat kita baca ni, qadama sidqin, surah Yunus. Maknanya perkara yang baik yang telah kita hulurkan, kita sediakan. Satu. Dalam surah Al-Isra, mudkhala sidqin, tempat masuk. Wa mukhraja sidqin, ada katakan Mekah dengan Madinah dalam suratul Isra ayat 80. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 84, lisanus sidqin, lidah yang benar kan. Yang ayat suratul Qamar 55, maq'adus sidqin, tempat duduk yang benar. Kata di para ulama, haqiqatus sidqi fi hadhil ayat, hakikat makna sidqi, benar dalam ayat-ayat ini, iaitulah al-haqqus sabit, hak yang sabit, yang berhubung dengan Allah Azza wa Jalla, yang boleh menyampaikan kita kepada Allah Azza wa Jalla, menyampaikan kita kepada keredaan Allah Ta'ala daripada perkataan, perbuatan, balasan di dunia dan juga di akhirat. Itu di antara 5 kali Allah Ta'ala idafatkan kepada sidqin di dalam Al-Quran. Kita kata Alhamdulillah. Baiklah para pelajar sekalian, kita pergi kepada ayat yang ketiga, ayat yang seterusnya, iaitulah ayat tentang penciptaan. Allah Ta'ala cipta makhluk, Allah Ta'ala tunjukkan kuasa dia menciptakan langit dan bumi. Dia tak cerita dah ayat itik tu, dia cerita langit dengan bumi sebab itu yang besar, yang kita nampak dengan kepala kita. Baik, tengok ayat yang nombor 3. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy
Yudabbirul amra ma min syafi'in illa min ba'di iznih. Dzalikumullahu rabbukum fa'buduh. Afala tadhakkarun. Nah, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah. Allah mana? Allah yang menjadikan langit dan bumi dalam 6 masa. Kita ni setengah manusia ni nak mengaku jadi Tuhan, mengaku Tuhan tak, nak guna nama Allah kepada berhala dia. Mana boleh? Allah kami ni alladzi khalaqas samawati wal ard. Itu Allah. Tengok nota di bawah 304. Dalam ayat ini Allah menegakkan hujah-hujah yang membuktikan keesaannya dan kekuasaannya dengan menegaskan bahawa Tuhan mereka dan Tuhan sekalian makhluk ialah Allah yang menjadikan langit dan bumi dalam 6 masa. Tuhan mung hak musembah tu pun makhluk Allah Taala. Macam mana? Kan ceritakan orang kafir dulu sebab dia masuk Islam tu. Satu hari dia tengok anjing pergi kencing di atas berhala dia. Dia kata macam mana jadi Tuhan ni kena kencing ke anjing? Tak mungkin jadi Tuhan macam ni. Dia masuk Islam. Kan? Tiap-tiap satu masa yang sebut Allah jua yang mengetahui lama dia. Kita tahulah sitati ayam 6 hari kita ni ke 6 hari alfasanatin 1000 tahun sehari. Wallahu a'lam, itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Yang kita nak korek di sini iaitulah tentang hikmah. Kenapa Allah Ta'ala buat 6 masa? Dia tak buat kun payakun. Tengok balik. Kenapa Allah Ta'ala ajar kepada kita dengan 6 masa? Kenapa dia tak buat kun payakun? Maka ini menjadi perbincangan para ulama kita. Sebab apa tidak dibuat kun payakun? Kalau tidak, Allah Ta'ala kan Maha berkuasa, dia boleh idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Tapi kenapa tidak dibuat? Tanda pelajaran. Li hikmatin balighatin. Kerana hikmah yang sangat besar. 6 hari. Takhsisu zalika bil adadil muayyan. Kenapa 6 hari? Kata di ulama, amrun qad ista'thara bi'ilmi. Ilmu tentang 6 ini Allah Ta'ala saja yang mengetahui. Kalau kita masuk rempuh pun mungkin tak jumpa cari. Sebab itulah para ulama kata hikmah Allah Ta'ala tu ada yang terselah, ada yang nampak, ada yang tak nampak kan. Baik, cuma kita nak tahu apakah hikmah, kenapa dia buat 6 masa. Dia tak buat kun fayakun. Tanda pelajar. Yang pertama, li ta'lim khalqihi at-ta'anni. Allah nak didik kita supaya tidak gopoh. Tidak gopoh. Kalau orang kita buat, macam orang kata lah, takkan hari ni kahwin esok nak lahir anak. Itu kata-kata ahli-ahli Facebook. Kan? Kita pun bila kita buat satu benda, Allah tak berjaya lagi. Allah Ta'ala buat cipta langit dengan bumi 6 hari. Kenapa kita nak kun fayakun? Tenang kita, insya-Allah. Yang kedua, tanda hikmah yang kedua, litusyahidal malaikatul khalqa syai'an basyarin. Allah nak tunjuk kepada malaikat kejadian makhluk ini satu. Jadi malaikat pun duduk tengok, ajaib, pelik, ya. Itu dipanggil kuat. Faya'tabiruna wa yudriku, mereka mengambil iktibar betapa besar keagungan Allah Azza wa Jalla itu, kan? Kata yang ketiga, waqila li anna tasrifal khalqi halan ba'dal ahkam. Bila berlaku benda ni sikit-sikit, menunjukkan bahawa itu satu penciptaan. Bukan jadi gitu saja. Kebetulan lah Allah buat satu-satu. Macam kita tengok pokok naik. Kita sendiri buat rumah, mula dari asas foundation, naik tiang, naik dinding, naik atap. Maknanya kita nampak. Itu di antara hikmah, beberapa hikmah yutalammas ataupun tutalamma yang dicari, yang dikorek tentang kenapa Allah Ta'ala buat langit dengan bumi ini dalam masa 6 hari. Dia tak buat kun fayakun. Masya Allah, tabarakallah.
Ini yang disebut oleh para ulama. Baik. Satu lagi perbahasan kita sikit lagi. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard. Kenapa dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut langit dengan jamak? Plural kan? Samawat. Sama, satu ya. Samawat makna jamak. Langit-langit. Wal arda. Kenapa bumi satu? Langit banyak. Bumi satu kan? Ufridatil ardu walam tujma'. Kata di ulama luah. Sebab-sebab dimufradkan bumi tidak jamak berbeza dengan langit li thiqali jam'iha, kerana berat nak sebut aradun, khalaqas samawati wal aradun, jadi berat dari sudut bahasanya. Itu satu. Ada juga perbahasan kata as-samawatu zukirat bi sighatil jam'in, disebut dengan lafaz jamak kerana dia perlu kepada bilangan adat. Kan langit tu banyak lapis, 7 lapis. Kan sab'a samawat, 7 lapis. Maka dibawa kalimah jamak adalah ala sa'ati al-azamati wal kathrah, menunjukkan luas, besar dan ada bilangan. Kita bagi hadis Nabi kata naik langit yang pertama, langit yang kedua, langit yang ketiga. Tapi kalau dia nak tunjuk, nak bagi tahu jihah, arah, maka Allah Ta'ala akan gunakan lafaz mufrad. Contohnya, Aamintum man fis samai an yakhsifa bikumul ard. Saya bawa contoh ayat suratul Mulk yang tuan-tuan dan puan-puan baca. Tadi malam dah bacakan. Am amintum man fis samai an yursila alaikum hasiba. Jadi as-sama' di sini dengan mana jihah, arah atas. Itu beza. Baik. Kalau Nabi SAW nak sebut tentang apa ni, bumi juga dia sebut. Siapa dia buat zalim kepada orang. Dengar. Siapa dia zalim kepada orang, contohnya rampas tanah orang, maka dia akan dilipat atasnya sab'a aradin, 7 lapis bumi akan digulung, dicapuk atas kepalanya pada hari kiamat. Itu menunjukkan bahawa bumi itu berlapis. Mana ketika nak menunjukkan kepada banyak, maka dia akan guna lafaz jamak. Tapi kalau kita nak tunjuk bumi je, bumi duduk di sebelah bawah je, maka al-ard maknanya bawah. Sama, atas. Itu lawan dia. Kalau kata jihah, sama, atas. Bawah, ard. Tapi waktu nak tunjukkan tebalnya bumi ni, sab'a aradin. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata, siapa dia curi bumi orang, maka dia akan digulung sebanyak 7 lapis bumi ini dan dicampakkan ke atas kepalanya, wal'iyazubillah. Baiklah para jemaah sekalian, ini yang kita kata tadabbur. Ayat Quran ni makin dikorek, makin dirasa kemanisannya insya-Allah. Kemudian Allah Ta'ala sebut, selesai daripada itu, thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah Ta'ala beristiwa di atas arsy. Beristiwa di atas arsy. Alhamdulillah, banyak kali sudah kita sebut tentang bagaimana Allah SWT ini, tengok dalam pimpinan sendiri pun dia terjemah, iaitu Allah Ta'ala bersemayam di atas arsy menurut cara yang layak baginya. Jadi tak payahlah kita duduk ke sana, ke hulu, ke hilir, duduk takwil ayat Quran ni. Sebab Allah Ta'ala sebut beberapa kali dalam ayat Quran, istawa 'alal arsy. Allah Ta'ala beristiwa di atas arsy. Tiba-tiba kita nak menafikan perkara ini dengan takwilat, ambil kata-kata penyair, istawa dengan mana istaula, kita kata itu penyair yang tidak dikenali. Kenapa kita nak ambil, sedangkan Nabi SAW dan para sahabat menafsirkan ayat ini sebagaimana yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Maka itulah kita kata tafsir salafus salih mengisbatkan bahawa istiwa Allah Ta'ala di atas arsy bima yaliqu bijalalatihi wa azamatihi. Jadi kalau kita ada pusing sana pusing sini, akhir sekali kita jauh daripada
hidayatul Quran yang telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Tak usah dibahas panjang. Dia kata kalau Tuhan istiwa di sini, lah kita kata bukan kerja kita nak tanya-tanya. Kalau kita banyak sangat nak tanya, orang tanya sepatah tak boleh jawab dah. Baik, kita yang duk belajar sifat Allah Ta'ala ni, sifat 20, kita isbatkan Allah Ta'ala mendengar, Allah Ta'ala melihat, Allah Ta'ala berkata-kata. Kalau orang mari tanya kita, Tuhan mendengar dengan apa? Jawab dia, macam mana nak jawab? Allah melihat dengan apa? Kenapa kita mau tanya? Kita isbat apa yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi Alhamdulillah, beberapa siri ayat-ayat yang lepas kita dah bincang panjang tentang masalah ini. Kita mengatakan berpeganglah dengan tafsiran Al-Qurunul Mufaddalah, ulama-ulama yang besar, ulama sahabat, ulama tafsir, ulama hadis menafsirkan ayat-ayat Allah Ta'ala ini sebagaimana yang layak bagi Allah Azza wa Jalla. Baik, kita pergi kepada ayat. Yudabbirul amra ma min syafi'in illa min ba'di iznih. Mentadbirkan segala urusan. Allah Ta'ala pusat pentadbiran di mana? Di aras, kan? Tidak ada siapa pun yang dapat memberi syafaat, pertolongan pada hari kiamat, esok. Tengok memberi syafaat, nota di bawah kata, yakni membuat jasa baik untuk memohon pertimbangan. Keterangan mengenai soal memberi syafaat yang tersebut dalam ayat ini menolak pahaman mereka yang mengatakan bahawa makhluk-makhluk yang mereka sembah itu akan mohon syafaat kepada Allah Ta'ala untuk menolong mereka. Tak ada lah. Tuhan kata tak ada orang boleh bagi syafaat. Ma min syafi'in illa min ba'di iznihi, melainkan sesudah diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa yang Allah Ta'ala izin, orang ni saja yang mampu apa? Mampu memberi pertolongan pada hari kiamat. Di antara orang yang diberi keizinan oleh Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, para anbiya, para syuhada. Kan? Jadi kita minta dengan Allah, bukan minta dengan mereka. Jangan minta dengan makhluk. Ni pergi kat kubur-kubur minta syafaat. La. Kita minta dengan Allah, ya Allah berilah kepada kami syafaat Nabi engkau sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Zalikumullahu rabbukum fa'buduh. Yang bersifat demikian itulah Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan keadaan kamu. Afala tadhakkarun. Maka tunduklah dan ta'alah kamu kepada perintahnya. Patutkah kamu setelah mengetahui kenyataan tersebut tidak mahu mengingatinya? Jadi ayat ini Allah Ta'ala peringat kepada kita supaya mengingati perintah Allah Azza wa Jalla. Jangan duduk buat benda pelik-pelik. Sebab apa kita kena taat kepada Allah Ta'ala? Tengok ayat yang terakhir. Ilaihi marji'ukum jami'an wa'dallahi haqqa. Kepada Allah jualah kembali kamu semuanya. Ini punca. Kita tahu kita kembali kepada Allah, kita akan bertemu Allah Ta'ala, maka kita kena buat persiapan. Sebagai janji Allah yang benar. Innahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus salihati bil qista. Sesungguhnya Allah lah yang memulakan kejadian segala makhluk. Kemudian Allah mengembalikannya hidup semula sesudah matinya untuk membalas orang-orang yang beriman dan beramal saleh dengan adil. Alhamdulillah, insya-Allah kita termasuk dalam kumpulan ini. Tapi na'udzubillah, walladzina kafaru lahum syarabun min hamimin wa 'adzabun alim. وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ. Dan orang-orang yang kafir pula, na'udzubillah, disediakan bagi mereka minuman dari air panas yang menggelegak, mendidih, dan azab yang tidak terperi sakitnya disebabkan mereka engkar dan berlaku kufur. Kita kata itu dua ni sentiasa tak habis-habis. Tak, sama ada orang ni orang yang baik, maka mereka mendapat nikmat. Orang yang tak baik, mereka akan duduk dalam azab. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita selamat daripada perkara yang tidak baik dengan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Para jemaah sekalian, insya-Allah kita akan sambung lagi perbincangan kita akan datang bermula daripada ayat yang kelima.
huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'a. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.